Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera belajar tingkatan 3. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk tahun ni. Hari ini saya akan ajar tajuk bab 1 indeks. Bab 1 indeks. Sebelum tu, untuk pelajar yang belum lagi melayari channel YouTube saya, boleh komen, like, share, subscribe, sebab nanti sepanjang tahun ni insyaAllah saya akan sentiasa memasukkan video-video pengajaran saya ke dalam channel supaya awak dapat belajar walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. Jom tanpa membuang masa, tengok apa yang saya akan ajar hari ini untuk bab 1 tajuk indeks. Jom. Pelajar, pada pagi ini kita akan mempelajari bab 1 tingkatan 3 iaitu tajuk indeks. Yang pertama kita akan mempelajari tanda tanda indeks. Apa yang dimaksud dengan indeks ni? Indeks ni ialah suatu bentuk pendaraban suatu nombor secara berulang-ulang. Contohnya A darab A darab A darab A darab A darab A, seberapa banyak bilangan A yang kita darabkan ni dengan nombor yang sama ni, kita boleh ringkaskan kepada bentuk indeks iaitu A kuasa N, ataupun A indeks N. Di mana A ni kita panggil dia sebagai nombor asas dan N ni ialah nombor indeks. Contoh 1, tulis pendaraban berulang berikut dalam bentuk A kuasa N. Dipanggil sebagai kuasa. 2 darab 2 darab 2 darab 2. So, nombornya sama, 2, 2, 2, 2. So, nombor asasnya ialah 2. Nombor asasnya ialah 2. So, tengok ada berapa bilangan 2 ni? 1, 2, 3, 4. So, 4, nombor indeks 4 tulis kecil di sebelah atas. So, jawapannya 2 kuasa 4. Yang kedua, negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Nombor yang sama ataupun asas yang sama iaitu nombor negatif 5. Tulis dulu dalam kat sini negatif 5, letak kurungan. Letak kurungan. Nombor negatif kita akan letakkan kurungan. Kemudian kira berapa bilangan dia? 1, 2, 3. So, indeksnya ialah 3 kat sini. Alright. Simple. Contoh yang ketiga, 2 per 5 darab 2 per 5 darab 2 per 5 darab 2 per 5 darab 2 per 5. So, nombor asasnya ialah 2 per 5. Kemudian sebab dia bentuk pecahan, kita letakkan dalam bentuk kurungan. Letak dalam bentuk kurungan. Kemudian kita kira berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5. So, letak kat nombor indeks ni, nombor 5. Dan contoh yang keempat, K darab K darab K darab K. So, asasnya ada berapa? So, nombor dia punya huruf asasnya apa? K. Kemudian kita kira berapa bilangan K yang ada dalam pendaraban ni? 1, 2, 3, 4. So, kat sini jawapannya K kuasa 4. Itu ialah cara menulis pendaraban berulang dalam bentuk A kuasa N. Seterusnya, contoh yang kedua, tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Tadi yang mula-mula pendaraban berulang kita tukar kepada bentuk indeks. Sekarang terbalik pula, bentuk indeks tukarkan kepada pendaraban berulang. So, kat sini contoh yang pertama 8 kuasa 3. Bermaksud 8 ni didarabkan sebanyak 3 kali. Bukannya 8 darab 3. Macam mana tulis 8 didarabkan sebanyak 3 kali? 8 darab 8 darab 8. So 1, 2, 3. Kemudian negatif 3 kuasa 4. Bermaksud negatif 3 didarabkan sebanyak 4 kali. So, kat sini jawapannya negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Terlanggar pula tadi. So, 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir, contoh yang ketiga, P kuasa 5
P ni didarabkan sebanyak 5 kali. Okay, so P darab P darab P darab P darab P. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So P kuasa 5. Okay, so simple. Okay, kita masuk ke yang kedua, iaitu menukarkan suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Contoh, tukarkan yang berikut kepada bentuk indeks. Diberi 125, kita nak tukarkan kepada asas 5. Okey, so bila nak tukarkan suatu nombor kepada suatu nombor bentuk asas 5 ataupun indeks ni, kita kena gunakan konsep bahagi ataupun menggunakan konsep GSTK, keadaan sepunya terkecil. Caranya macam ni, senang je. Okey, 125 kita bahagikan dengan 5. Okey, 125 kita bahagikan dengan 5. Okey, so caranya ialah, cuba kita guna kalkulator. 125 kita bahagikan dengan 5. So jawapannya ialah 25. So tulis kat bawah ni 25. Okey, kita bahagi lagi dengan 5. 25 bahagi 5. Okey, siapa yang tak mahir gunakan kalkulator. 25 bahagi 5, jawapannya ialah 5. So tulis sini 5 bahagi lagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. Okey, sampai jawapan akhirnya dapat 1 kat sini. Okey, kemudian kita nak kira jawapannya ada berapa. So asasnya semua nombor 5 dah diberi dalam soalan. So ada berapa bilangan 5 kita nampak kat sini? 1, 2, 3. So kat sini jawapannya 5 kuasa 3. Okey, 81 per 256 kita nak tulis dalam bentuk asas 3/4. Okey, kalau soalan diberi dalam bentuk pecahan, kita kena pilih sama ada nak gunakan pengangka ataupun penyebut. Mana yang paling mudah? Okey, untuk kes yang ini, saya akan pilih pengangka, iaitu 81. Kita nak buat dalam bentuk GSTK macam ni sebelah tadi. Okey, so 81 kita nak bagikan dengan berapa ni? 3 atau 4? So kalau 81 ni sebelah atas, so kita pilih 3 sebab dia pun sebelah atas. So 81 kita bagikan dengan 3. So kita guna kalkulator. 81 bahagi 3, 27. Di sini 27. Okey, so bahagi lagi 3. Okey, bahagi lagi 3. Okey, dapat 9. Okey, bahagi lagi 3, dapat 3. Dan akhir sekali 3 bagi 3 dapat 1. Okey, 3 bagi 3 dapat 1. So kita sekarang nak tulis dalam bentuk indeks. So jawapannya, sebab asas dah ada, tulis balik 3/4. Okey, dalam bentuk kurungan. Okey, kemudian kita kira ada berapa bilangan 3 ni? 1, 2, 3, 4. So kat sini indeksnya ialah 4. Okey, dapat jawapan dalam bentuk indeks. Okey, yang ketiga, kita nak menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, tadi kita cuma tukar bentuk pada bentuk indeks dan juga bentuk pendaraban berulang. Sekarang kita nak mencari nilainya. Okey, contoh, hitung nilai berikut. 3 kuasa 4. So, bila pendaraban berulang, 3 kuasa 4 bermaksud 3 darab 3 darab 3 darab 3. 3 didarabkan sebanyak 4 kali, bukannya 3 darab 4. Okey, so jawapannya kalau nak guna kalkulator, 3 darab 3 darab 3 darab 3, jawapannya ialah 81. Okey. Okey, yang kedua, negatif 2/5 kuasa 3. Okey, yang ni pun sama So negatif 2/5 didarabkan sebanyak 3 kali. Okey, negatif 2/5 darab negatif 2/5 darab negatif 2/5. So satu cara yang mudah, okey, selain daripada kita menggunakan kereta pendaraban secara berulang, okey, kita boleh menggunakan simbol indeks yang ni, tanda macam arrow sebelah atas ni. Okey, so kita masukkan nilai ni dalam kalkulator. Kurungan negatif 2 ABC 5 tutup kurungan. Okey, tekan nombor yang macam ni, button ni.
Kemudian tekan 3. Okey, tekan sama dengan jawapannya negatif 8/125. Okey. So, kita dah siap untuk bahagian yang pertama, iaitu untuk tanda-tanda set. So, pelajar boleh menjawab soalan dalam buku teks. Yang pertama, uji minda 1.1a, buku teks muka surat 3. Soalan nombor 2, ACE, dan soalan nombor 3, ACE. Uji minda 1.1b, buku teks muka surat 5, soalan 1, ACE. Dan uji minda 1.1c, buku teks muka surat 6, soalan 1, ACE. Okey, kita akan kembali semula nanti ke bahagian B pula. Alright.